رسول الله يا سندي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي. IQMFM, pilihan utama anda. Alhamdulillah para pendengar, kembali sejenak kita menerusi segmen Teladan Anbiya dan syukur kepada Allah Ta'ala. Waktu ni kita kembali bersama untuk episod khas Teladan Anbiya bersama dengan tetamu yang cukup istimewa. Kita nak berkongsi apa agaknya pesanan dan juga wasiat daripada Rasulullah SAW yang jarang-jarang kita dengar. Jadi untuk episod khas minggu kedua ini, saya bawakan sekali lagi bersama dengan Ustaz Rahmat Muhammad yang merupakan seorang penterjemah bahasa, di mana Ustaz Rahmat akan menterjemahkan kata-kata Arab yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Mahmud Maghlani dari Madinah, seorang hamba Allah dan juga seorang penawah yang cukup hebat. Banyak ilmunya yang kita nak kongsikan. Baik, Assalamualaikum Ustaz, ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Syukran, Alhamdulillah. Terima kasih. Baik Ustaz, untuk minggu kedua ni apa lagi antara wasiat dan juga pesanan yang boleh kita kongsikan bersama pendengar? Silakan. Ya, Fadal Sayyidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran ala hadhihi al-fursa. Terima kasih atas peluang ini. Ana farhan jiddan Saya sangat gembira أني أتكلم dapat berbicara عن سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم tentang junjungan Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأنه تكلم في سيدنا مولانا محمد رسول الله Karena berkata-kata bercerita tentang Sayyidina Muhammad Rasulullah يحيي القلوب menghidupkan hati وينعش الأرواح. dan mengaktifkan roh. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي من على أهل الأدب Puji-pujian bagi Allah yang telah memberi kurnia budinya kepada ahli adab والذكر dan ahli zikir بالإيمان dengan iman, والإحسان ihsan والقرب dan dampingan, والولاية kewalian, والعلم ilmu, والعناية inayah, والرعاية riayah, واللطف kelembutannya, والحفظ penjagaannya, والستر pertolongannya, والكرم budinya, والتوفيق taufik darinya, والمحبة mahabbah, والرضا redha, والقبول dan kabul darinya, والتسليم penyerahan diri kepadanya, والتفويض menyerah diri kepadanya, والتوكل tawakal, والاستقامة istiqamah, والهداية hidayah, والكشف kasyaf, والمشاهدة musyahadah, والعيان dan iyan, والفتح. dan futuh. الله يفتح مسامع قلوبنا لذكر الله والصلاة على رسول الله. Semoga Allah membuka pendengaran jiwa raga kita untuk berzikir dengan Allah banyak-banyak dan berselawat banyak-banyak kepada kekasihnya Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah. الله يفتح علينا جميعا فتوح العارفين Semoga Allah mengurniakan kepada kita sekalian futuh para arifin, العلماء العاملين yaitu para ulama yang beramal, الأولياء المقربين yaitu para aulia yang muqarrabin, مشايخ الإسلام yaitu para masyayikh Islam, مشايخ كمل yaitu para masyayikh yang sempurna. رضي الله عنهم أجمعين. Semoga Allah meridai mereka sekalian. إن الله وملائكته يصلون على النبي. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya terus berselawat ke atas Sayyidina Nabi. يا أيها الذين آمنوا Hei orang-orang yang beriman, صلوا عليه وسلموا تسليما. hendaklah kamu berselawat ke atas baginda dan ucapkanlah salam akan sebagai salam yang sempurna. اللهم صل وسلم Allahumma kurniakanlah selawat dan salam, وبارك وأنعم keberkatan dan nikmat على من أرسلته ke atas baginda yang kau utuskan, رحمة للعالمين menjadi rahmat kepada semesta alam, شفيعا للمذنبين yang menjadi pensyafaat daripada semua yang berdosa. سيدنا مولانا محمد Junjungan baginda kami Sayyidina Maulana صلى Muhammad. الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجعلت يا الله Dan kau telah menjadikan ya Allah الصلاة والسلام selawat dan salam على سيدنا مولانا محمد ke atas Sayyidina Maulana Muhammad صلى الله عليه وسلم مرشدا للحائرين sebagai petunjuk bagi mereka yang kebingungan, معراجا للسالكين في طريق الله sebagai mi'raj kepada mereka yang menempuh perjalanan menuju Allah, وقربة لسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم dan sebagai dampingan kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu رسول alaihi رب wasallam, العالمين. Rasul Tuhan semesta alam. بل هي زينة سماء الأذكار Bahkan selawat itu merupakan perhiasan di langit-langitan zikir ووسيلة من أعظم الوسائل dan merupakan satu wasilah di antara seagung-agung wasilah لمحي الذنوب والأوزار untuk memadamkan segala dosa dan kesalahan, لا سيما terutamanya في هذه الأوقات di waktu-waktu kita ini, وقت آخر الزمان. waktu kita yang sudah akhir zaman. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Allahumma kurniakanlah selawat, salam dan keberkatanmu ke atas junjungan kami Sayyidina Muhammad القائم بحقوق yang الله berdiri menegakkan segala hukum Allah. ما ضاقت إلا فرجها الله Tiada kesulitan melainkan dilepaskan Allah. وعلى آله وصحبه وسلم.
Begitu juga ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. اللهم اجعل أفضل الصلوات Allahumma kurniakanlah selawat paling afdal وأنمى البركات dan keberkatan yang paling subur في كل الأوقات di setiap waktu على سيدنا مولانا محمد ke atas Sayyidina Maulana Muhammad صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam, أكمل أهل الأرض والسماوات yang merupakan ahli langit dan bumi yang paling sempurna. وسلم عليه يا ربنا Kurniakanlah salammu ke atasnya ya أزكى Rabbana التحيات dengan tahiyat yang paling suci في جميع الحضارات pada setiap hadrat وعلى آله dan atas ahli keluarga وصحبه وسلم serta para sahabat baginda serta salam أجمعين. seluruhnya. اللهم يا من جعلت الصلاة على الحبيب Allahumma, wahai Tuhan yang telah menjadikan selawat ke atas kekasih سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam من أفضل القربات antara amalan yang paling mentakarubkan diri dan paling afdal kepadanya. فإنني أتقرب إليك Demi sesungguhnya hamba bertakarub padamu ya بجميع Allah الصلوات dengan seluruh selawat التي صلت عليه yang telah diungkapkan ke atas baginda من أول نشأته صلى الله عليه وسلم sejak awal ciptaan baginda إلى SAW ما لا نهاية الكمالات sehinggalah kepada segala kesempurnaan yang tiada penghujungnya, وعلى آله وصحبه وسلم dan beserta ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda حتى sekalian. يقول ساداتنا Para junjungan kami juga berkata, صلى عليك الله يا علم الهدى Allah berselawat ke atasmu wahai bendera hidayat. واستبشرت بقدومك الأيام Kedatanganmu telah digembirakan oleh hari-hari. هتفت لك الأرواح Ruh semua menyebut-nyebut namamu من أشواقها kerana cinta dan rindu padamu, وزينت dan telah berhias-hiasan. بحديثك الأقلام Kalam berhias-hiasan menyebut namamu ya Rasulullah. فأنتم يا ساداتي وسيداتي Maka tuan-tuan dan puan sekalian, كما يقول ساداتنا seperti mana yang telah diucapkan oleh para junjungan kami, إن أنت لازمت الصلاة على النبي jika kamu komitmen berselawat ke atas Sayyidina Nabi, صلى عليه الله في الآيات yang Allah sendiri berselawat ke atas baginda dalam ayat, وجعلتها وردا عليك مؤكدا dan kau jadikan selawat itu sebagai wiridmu yang pasti, لاحت عليك دلائل الخيرات maka akan terpancarlah ke atasmu segala dalil, segala petunjuk untuk mendapat kebaikan. حتى قال الله سبحانه وتعالى Bahkan في Allah القرآن Subhanahu wa taala الكريم berfirman dalam Qurannya yang mulia, يا محمد hai Muhammad, سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم yaitu junjungan kita Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah الله يقول في SAW. القرآن Allah berfirman pada baginda dalam Quran, ورفعنا لك ذكرك. dan kami mengangkatkan zikir sebutanmu. شوف الحلاوة والعظمة. Lihatlah betapa manis dan agungnya. إذا ربي رفعه Kalau Rabbi, kalau Tuhan kita sendiri mengangkat baginda, إذا ربي رفع سيدنا مولانا محمد kalau صلى الله عليه وسلم Rabbi mengangkat Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah SAW, هل يضرنا؟ maka apakah kita kena mudarat? هل يهمنا Apakah pentingnya pada kita من ينقص سيدنا محمد siapa-siapa yang mengurangkan derajat Sayyidina Muhammad أو يحتقره atau menghina-hina baginda أو إلى غيره؟ atau yang seumpama dengannya? حاشا وكلا. Tidak, sama sekali tidak. الله أكرم سيدنا محمد Allah telah muliakan Sayyidina Muhammad, وسيدنا مولانا محمد الآن عند الله dan sekarang Sayyidina Maulana Muhammad bersama Allah متنعم في أعظم النعيم. mendapat nikmat, sedang melazat-lazati nikmat yang paling agung. وفي الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم Dalam hadis sabda Rasul SAW, أتاني جبريل فقال لي Jibril mendatangiku seraya berkata, يا محمد Hei Muhammad, إن ربك يقول sesungguhnya Tuhanmu berfirman, أتدري كيف رفعت ذكرك؟ tahukah kamu bagaimana aku mengangkat zikirmu? فقال جاوب فقلت الله تعالى أعلم. Maka jawab baginda, Allah Ta'ala terlebih tahu. قال سيدنا جبريل Maka kata Sayyidina Jibril لسيدنا مولانا محمد الرسول kepada Sayyidina Maulana Muhammad Ar-Rasul صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam, إذا ذكرت jika الله سبحانه وتعالى يقول إذا ذكرت معي. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mana kau disebut namamu, namaku sekali disebut bersama namamu. لهذا السبب Sebab itu في آية أخرى dalam ayat lain, جميلة وحلوة ayat yang indah, ayat yang manis, الأولياء يطيروا بها فرحا yang para awliya terbang kegembiraan dengan ayat ini, ختامه مسك khatamnya, penghujungnya, penutupnya adalah kasturi. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Dan pada penutup kasturi itu berlumba-lumbalah bagi mereka yang mau berlumba-lumba. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم Sayyidina Nabi SAW ختامه مسك adalah penutup kasturi itu. وهو المسك. Baginda adalah kasturi itu. فالله ختم به الأنبياء والمرسلين بأنه مسك. Dengannya Allah telah mengkhatamkan seluruh nabi dan para rasul, dan baginda adalah kasturi itu. وخاطب أولياء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه Dan وسلم Allah berfirman kepada para awliya umat Sayyidina Muhammad SAW, تنافسوا kamu berlumba-lumbalah في كثر الصلاة والسلام عليه. siapa yang paling banyak mengucapkan salawat dan salam ke atas baginda. فبذلك الآية تقول Dalam ayat itu ختامه مسك. Allah berfirman, khatamnya adalah kasturi. وفي ذلك Dan pada khatam kasturi itu فليتنافس المتنافسون. berlumba-lumbalah mereka yang berlumba-lumba. الأولياء Para awliya, يتنافسون perlumbaan mereka في كثرة محبتهم لرسول الله. pada siapa yang lebih banyak mahabbah terhadap Sayyidina Rasulullah. والمحبة Dan mahabbah itu معناها artinya العملي yang praktik, كثر الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Sayyidina Maulana Muhammad SAW. حتى كانوا يتنافسوا Bahkan mereka berlumba-lumba. ساداتنا في المدينة Para junjungan kami di Madinah, 10,000 في اليوم, ada yang 10,000 selawat sehari, 20,000 في اليوم, ada yang 20,000 selawat sehari, وبعضهم من يوصل 50,000 إلى 70,000. ada yang sampai 50,000 sehari, ada yang sampai 70,000 selawat sehari. ويقول ساداتنا Para junjungan kami berkata, العبادة الوحيدة satu-satunya ibadat التي لا يدخل فيها الرياء yang tiada masuk padanya riak الصلاة والسلام على رسول الله. adalah selawat dan salam ke atas Sayyidina Rasulullah. فلا تخافوا سادتي سادتي, Maka tuan-tuan dan perempuan tak perlu bimbang apa-apa. صلوا على سيدنا النبي Berselawatlah ke atas Sayyidina Nabi. بأعداد, Tak kira berapa bilangannya. حتى لو تقولوها لغيركم Kalau nak bacakan untuk orang lain pun boleh. إن شاء الله مقبولة. InsyaAllah makbul. ليه؟ Kenapa? اسمعوا لكل جمعة الخطيب والإمام إيش يقول. Dengarkanlah setiap hari Jumaat apa yang diungkapkan, apa yang dikatakan oleh khatib dan imam. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Sabda Sayyidina Rasulullah من SAW, صلى علي صلاة واحدة barang siapa berselawat ke atasku sekali, يصلي الله سبحانه وتعالى عليه 10. Allah berselawat ke atasnya 10 kali. فين محل الرياء؟ Mana nak riak kat situ? ما في. Tak ada. فلهذا السبب Sebab itu, نبدأ في قصة kita akan mulakan dengan satu kisah سيدنا أويس القرني, Sayyidina Uwais Al-Qarni, سيد التابعين, penghulu tabi'in, إمام الأولياء, imam para awliya. شيخه في التربية سيدنا أنس بن مالك. Gurunya yang mentarbiahnya adalah Sayyidina Anas bin Malik. هذا سيدنا أويس القرني Sayyidina Uwais Al-Qarni ini كان عنده ada ibu. ويخدمها, Beliau berkhidmat pada si ibu. ودائما يطلب منها الإذن أن يذهب إلى المدينة ويزورها, Banyak kali dan يزور سيدنا رسول الله. banyak kali selalu sangat Sayyidina Uwais memohon izin daripada ibunya, ibu izinkanlah anak anda berziarah kepada Sayyidina Rasulullah di Madinah. وهي لا تسمح. Tapi si ibu tidak memberi izin. شوقه زاد في سيدنا محمد, Kerinduannya bertambah terhadap Sayyidina Muhammad. محبته زاد, Mahabbahnya bertambah pada baginda. روحه طارت. Rohnya terbang nak pergi pada baginda. طبعا Ialah الوحي أخبر سيدنا محمد بقصة سيدنا أويس. wahyu telah mengkhabarkan kepada Sayyidina Muhammad tentang perkhabaran Sayyidina Uwais. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Maka Sayyidina Rasulullah SAW sabda للصحابة kepada para sahabat وعلى رأسهم yang diketuai oleh سيدنا عمر بن الخطاب, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. لو كان محدثون في هذه الأمة Kalau ada muhadithun, kalau ada kenabian di umat كان ini, سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. maka orang itu adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. لو سلك سيدنا عمر بن الخطاب طريق سكر الشيطان هرب راح طريق ثاني. Kalau Sayyidina Umar menempuh satu lorong, lalu satu lorong, cabut lari syaitan, mereka pergi cari lorong lain. قال له يا عمر, Sabda baginda, سيدنا hai رسول Umar, الله, في زمنك تكون في الحج nanti di zaman kamu nanti musim haji يأتي رجل اسمه أويس القرني akan datang seorang lelaki namanya Uwais Al-Qarni. فأطلبوا منه الدعاء. Kamu mintalah doa darinya. وصية. Wasiat. هذا سيدنا أويس Sayyidina Uwais ini مع أمه, dengan ibunya. أبغى أروح أزور سيدنا النبي. Bu, anak-anak nak ziarah Sayyidina Nabi. يا ولدي ما في عندي غيرك يخدمني. Hai anakku, kalau kamu pergi siapa nak khidmat mak? إلى في الأخير Sampailah وافقت على طلبه si ibu memberi keizinan nak sanggup menunaikan permintaan anak بشرط dengan satu أن syarat. تذهب إلى المدينة. Baik, kamu pergi Madinah. تختار, Kamu pilih تذهب إلى بيته sama ada nak pergi ke rumah baginda أو إلى مسجده, atau ke masjid baginda. وإذا ما وجدته Kalau kamu tak jumpa, لا إلا ترجع مباشرة. kalau kamu pilih pergi masjid, tak jumpa baginda di masjid, kamu kena balik terus. Kalau kamu pergi rumah baginda, tak jumpa baginda, berarti kamu kena balik terus. ما تنتظر Jangan tunggu. لأني أريدك. Kerana mak tunggu kamu ke sini, mak nak kamu ke sini. وهو جاء من بلد بعيدة من اليمن. Dan Sayyidina Uwais Al-Qarni perjalanannya jauh, dia negeri dia kat Yaman tu. في ذاك الزمان Zaman dulu, فوصل إلى اختار أن يذهب إلى المسجد, maka Sayyidina Uwais pun memilih untuk mencari baginda di masjid. ولكن كان سيدنا رسول الله في مكان آخر Kebetulannya waktu tu Sayyidina Rasulullah di tempat lain. فرجع Maka baliklah Sayyidina Uwais, برا بأمه, kena bakti pada bondanya. فالله أعطاه هذه الكرامة العظيمة. Maka Allah pun mengurniakan kepada beliau karamah agung ini. ففي خلافة سيدنا عمر Waktu kekhilafahan Sayyidina Umar, ذهب سيدنا عمر للحج, Sayyidina Umar pergi menunaikan haji. فسأل قبائل اليمن Maka beliau pun bertanya pada kabilah-kabilah Yaman, أين قرن؟ mana kabilah Qarn? نحن. Kami. هل أنتم كلكم؟ Kamu semua dah ada sini? نعم. Iya. أنا أبحث عن رجل ما هو موجود معكم. Saya mencari seorang lelaki yang nampaknya tak ada bersama kamu sekarang. يا سيدنا عمر, Ya Sayyidina Umar, نحن الشرفاء, kami adalah kaum termulia. نحن الأغنياء, Kami adalah orang-orang kaya. نحن الرؤساء. Kami adalah para penguasa, pemimpin. تبحث عن من؟ Tuan cari siapa di sini? قال ما تركتم واحد برا؟ Tak ada di kalangan kaum kamu ni. Sayyidina Umar cakap, yang di luar, yang kamu tinggal di luar, tak ada ke? قال إلا واحد راعي يهتم بالدواب حقنا. Kata kabilah Qarn, ialah ada seorang yang kami suruh dia menjaga binatang-binatang kami, itu ada tu seorang. قال هذا مطلبي.
Kata Sayyidina Umar, dia yang aku cari. فتحرك وتحرك معه الصحابة Maka bergeraklah Sayyidina Umar dan para sahabat mengikuti beliau nak cari orang tu. فذهبوا إلى سيدنا أويس Dan pergilah mereka kepada Sayyidina Uwais. فقالوا أنت أويس؟ Sayyidina Umar berkata, kamu Kak Uwais? نعم. Ya. قال أمرنا رسول الله أن تدعو لنا. Baginda Rasulullah SAW telah memerintahkan kami minta doa engkau. قال لسيدنا عمر Kata Sayyidina Uwais pada Sayyidina Umar, أنا قبل أن أدعو لكم أطلب طلب. baik, sebelum saya nak doakan tuan-tuan, saya nak minta satu permintaan. ليس لي بيني وبينكم لقاء بعد هذا الوقت إلا في الجنة. لا تطلبوني. Selepas pertemuan ini, saya tak nak bertemu dengan tuan-tuan melainkan di syurga nanti. Lepas dari pertemuan ni, jangan cari saya. فقبل ما يبدأ الدعاء Sebelum Sayyidina Uwais memulakan doa, فسيدنا أويس Sayyidina Uwais يخاطب ساداتنا الصحابة الكاملين العارفين الكبار. berkata-kata, berbicara kepada para junjungan kita, para sahabat-sahabat yang alimin, yang alim, yang agung, yang besar. هذه الرسالة Mesej ini, إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم inilah mesej yang Sayyidina Rasulullah SAW حب يوصلها للصحابة. nak sampaikan kepada para sahabat melalui Sayyidina Uwais. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Kerana Sayyidina Rasulullah SAW كان سيد المتواضعين. adalah penghulu pada segala yang tawaduk. فقال لهم سيدنا أويس Sayyidina Uwais berkata يا kepada para sahabat, ساداتي صحابة رسول الله wahai para junjunganku, para sahabat Sayyidina Rasulullah, والله demi Allah, ما عرفتم apa yang tuan-tuan tahu من رسول الله tentang Rasulullah itu إلا كالسيف في غمده. tiada lain melainkan umpama pedang di dalam sarungnya. بمعنى Dalam arti kata, لم تعرفوا من حقيقة رسول الله الشيء الكثير. tuan-tuan sekalian masih belum tahu apa-apa pun tentang Rasulullah SAW. Yang tuan-tuan tahu tentang baginda tu sikitlah sangat. مع صحبتكم Sedangkan tuan-tuan semua telah bernamping baginda, وخدمتكم berkhidmat kepada baginda له الطويلة، yang begitu panjang masanya. ولكن لا يعرف حقيقة سيدنا محمد إلا سيدنا محمد صلى الله عليه Akan وسلم. tetapi yang mengetahui hakikat Sayyidina Muhammad SAW itu tidak ada orang lain melainkan Sayyidina Muhammad SAW sendiri juga. فدعا لهم. Kemudian Sayyidina Uwais berdoa pada mereka. شوف أدب الصحابة، Dia adalah ada para sahabat, قبلوا من هذا الراعي mereka terima kata-kata pengembala itu أن يدعوا لهم untuk berdoa pada mereka. مع أنهم مبشرين بالجنة. Sedangkan para sahabat itu yang dijamin syurga. هل هذا أحوال الأمة تكون في هذا الزمان هكذا نتمنى؟ Baik, apakah ini hal keadaan umat sekarang? Kita bercita-cita itulah. لماذا Kenapa نتكبر kita takbur? ونفتخر Kenapa kita sombong bangga diri? ونحتقر الآخرين Kenapa kita merendah-rendahkan orang lain? إذا كان عندي علم قليل أو بسيط أو قرأت كتاب أو كتابين؟ Kalau saya barulah ada ilmu sikit sangatlah, atau baru baca satu buku, dua buku, satu kitab, dua kitab, apa apalah nak sombong, nak bangga sini, nak buat apa? قصة أخرى Satu lagi kisah لازم أذكرها yang wajib, yang mesti saya nak sebut kat sini, عن سيدنا عمر dari Sayyidina Umar رضي الله عنه radhiyallahu anhu. وعن جميع الصحابة Semoga Allah meridai juga seluruh sahabat. عندما طعنه ذاك المجوسي Ketika mana beliau ditikam oleh majusi itu, فطاح في الأرض، jatuhlah Sayyidina Umar di atas tanah. جاء ولد سيدنا عبد الله Datang anaknya Sayyidina Abdullah يسقي له اللبن الحليب، menuangkan susu ke mulut beliau, والحليب يخرج من محل الجرح، dan keluarlah susu itu mengalir keluar daripada tempat lukanya. وسيدنا عمر معفر في التراب، Dan Sayyidina Umar kotor dengan tanah tempat dia jatuh tu. فأخذه ابنه Anaknya mengangkat beliau, سيدنا عبد الله Sayyidina Abdullah, وضعه في فخذه، dan meletakkan kepala beliau di pangkuannya. قال له سيدنا عمر Sayyidina Umar berkata pada si anak, إيش سويت يا عبد الله؟ "Hei Abdullah, kau buat apa ni?" قال يا أبتي Kata Abdullah, "Hai bapa, رأسك لا يتعفر في التراب فوضعته في فخذي." Pak, supaya kepala bapa tak kotor dengan tanah, itu saya letak pangkukan kepala bapa di pangkuan saya sekarang." قال له هذا الكلام الكبير العظيم، Maka berkatalah kepadanya Sayyidina Umar أتمنى الأمة تتعلمه. kata-kata yang sangat agung ini, dan saya sangat يا berharap عبد الله umat sanggup mempelajari kata-kata ini. Wahai Abdullah, ردني إلى الأرض، kembalikan kepalaku di atas tanah. لا خليني أتعفر أتوسخ في هذا التراب، Biar kotor kepalaku, biar kotor aku dengan tanah ini. لعل الله ينظر إلي فيرحمني. Kerana aku berharap mudah-mudahan itu nanti Allah sudi memandangku dengan keadaan ini, lalu Allah jatuh belas kasihan terhadap aku. شوف العبودية، Dia adalah kehambaan. ما في بعد هذا لذة من هذا لذة هذا المثال في العبودية. Tidak ada kelazatan yang terlebih lazat daripada ubudiah sebegini. كل الصحابة لذة في العبودية Seluruh para sahabat telah merasai tenggelam dalam kelazatan ubudiah ببركة dengan keberkatan, صحبتهم dampingan mereka, خدمتهم khidmat mereka, محبتهم dan mahabbah mereka, ثناءهم في سيدنا محمد، fana mereka pada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, فوصلوا إلى هذا المستوى sehingga mereka sampai kepada tahap ini الذي لا يمكن للبشرية أن تصل إليه. yang tiada mungkin bagi mana-mana manusia lain untuk mencapainya. وهو مين سيدنا عمر؟ Sedangkan Sayyidina Umar itu siapa?
من العشر المبشرين بالجنة. adalah satu daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. ورسول الله قال له أنت الخليفة بعد سيدنا أبو بكر. Dan Rasulullah bersabda padanya, kamu akan jadi khalifah selepas Sayyidina Abu Bakar. وكان في كل مكان يذهب Dan kemana saja Sayyidina Umar pergi, الجبل يهتز. gunung bergegar. رسول الله يقول Rasulullah bersabda, اهدأ يا جبل hai gunung, kau diamlah. فوقك نبي Di atasmu ada Nabi وصديق dan seorang siddiq وخليفة أمير المؤمنين سيدنا عمر. dan khalifah Sayyidina Umar. دائما يقول Sentiasa معي أبو بكر ومعي عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم دائما سيدنا أبو بكر سيدنا عمر معه دائما. selalu dalam sabda baginda, dalam kata-kata baginda, selalu baginda berkata, bersamaku Abu Bakar, bersamaku Umar, bersamaku Abu Bakar, bersamaku Umar. Selalu baginda cakap macam tu. لماذا وصلوا إلى ذاك العبودية Baik, dengan apakah mereka mencapai ubudiyah yang begitu agung itu? أو كما يسموها الأولياء Atau seperti yang diistilahkan oleh para awliya, صدق العبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى. kejujuran dalam penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. فهنا نتوقف شوية لقصيدة لرحمة Di sini بعد إذنك. kita akan berhenti sebentar setelah mendapat izin daripada DJ untuk mendengarkan kasidah dari Rahmat, ثم نتكلم ونختم ببعض من الوصايا سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. dan nanti kita akan sambung lagi dan akan menutup dengan beberapa wasiat baginda Nabi SAW kepada umat ini. يا رب صل على Saya jadi persilakan Ustaz Rahmat Muhammad untuk berkongsi kasidah yang seterusnya. Silakan. يا ربي صل على الحبيب وآله الله الله. يا ربي صل على الحبيب وآله الله الله. يا ربي صل على الحبيب وآله الله الله. وامن علي بنظرات لجماله وامن علي بزورات لمقامه. يا ربي صل على الحبيب وآله الله الله. يا ربي صل على الحبيب وآله الله الله. يا ربي صل على الحبيب وآله الله الله. وامن علي بنظرات لجماله وامن علي بزورات لمقامه. يا ربي صل على الحبيب وآله الله الله. يا ربي صل على الحبيب وآله الله الله. يا ربي صل على الحبيب وآله الله الله. وامن علي بنظرات لجماله وامن علي بزورات لمقامه. Ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya Allah Allah. Ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya Allah Allah. Ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya Allah Allah. Kurniakan bagiku bertemu Nabi di dalam mimpi ya Rabbi dan di dalam jaga Allah Allah. Di dalam mimpi ya Rabbi dan di dalam jaga Allah Allah. Di dalam mimpi ya Rabbi dan di dalam jaga Allah Allah. Agar mataku memandang keindahannya ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya Allah Allah. Ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya Allah Allah. Ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya Allah Allah. Kurniakan bagiku bertemu Nabi, keindahannya adalah indahnya Allah Allah Allah. Keindahannya adalah indahnya Allah Allah Allah. Keindahannya adalah indahnya Allah Allah Allah. Kerana baginda adalah cahaya Allah. Ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya Allah Allah. Ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya Allah
Allah Allah ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya. Allah Allah kurniakan bagiku bertemu Nabi, melihatnya menatap keindahan Allah. Allah Allah melihatnya menatap keindahan Allah. Allah Allah melihatnya menatap keindahan Allah. Allah Allah kerana baginda adalah cahaya Allah. Ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya. Allah Allah ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya. Allah Allah ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya. Allah Allah kurniakan bagiku bertemu Nabi, tiada selain Allah dan cahayanya di alam buana. Allah Allah tiada selain Allah dan cahayanya di alam buana. Allah Allah tiada selain Allah dan cahayanya di alam buana. Allah Allah cahaya Allah adalah junjungan Sidina Nabi. Ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya. Allah Allah ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya. Allah Allah ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya. Allah Allah kurniakan bagiku bertemu Nabi, kerana itulah Allah menyuruh kita syahadat. Allah Allah kerana itulah Allah menyuruh kita syahadat. Allah Allah kerana itulah Allah menyuruh kita syahadat. Allah Allah tiada Tuhan selain Allah. Sidna Muhammad pesuruh Allah. Ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya. Allah Allah ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya. Allah Allah ya Rabbi selawatkan atas kekasih dan keluarganya. Allah Allah kurniakan bagiku bertemu Nabi, kurniakan bagiku menziarah makamnya. Ya Rabbi salli alal habibi wa alihi. Allah Allah ya Rabbi salli alal habibi wa alihi. Allah Allah ya Rabbi salli alal habibi wa alihi. Allah Allah wamnun alayya binazratin li jamalihi, wamnun alayya bizawratin li maqamihi. sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran ila yaumiddin. شوفوا عظمة هذا الآية من القرآن العظيم. Marilah merenung kepada ayat ini, ayat yang agung dalam Allah Al-Quran Subhanahu wa Al-Azim. ta'ala Allah Subhanahu wa taala يقول لسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم berfirman kepada junjungan kita Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah وما sallallahu alaihi wasallam, أرسلناك إلا رحمة للعالمين. dan tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada semesta alam. فهذا مدخل لأول وصية اللي أتكلم فيها الآن. Maka inilah dia introduction kepada wasiat pertama yang akan saya sampaikan sekarang. هذا الوصية Wasiat ini عند أهل الحديث يسمى di kalangan ahli hadis, ulama hadis menamakannya sebagai المسلسل بالأولية. hadis musalsal, mengaji hadis pertama. يعني أول حديث Artinya hadis pertama لكل طالب علم bagi tiap penuntut ilmu يتعلم الحديث، yang mempelajari ilmu hadis, أو كان زمان لكل مريد يدخل زاوية. atau di zaman-zaman dulu pertama-tama murid masuk mengaji dalam ke zawiyah, inilah hadis pertama yang wajib dia mempelajarinya. فلهذا السبب سموه Sebab itulah dinamakan hadis ini المسلسل، الحديث المسلسل بالأولية، يعني أول حديث مسلسل يلقن به المريد أو الطالب العلم. sebab itulah hadis ini digelarkan oleh para ulama hadis sebagai musalsal, mengaji hadis pertama atau hadis pertama yang ditalkinkan, yang diajar kepada penuntut ilmu. حديث مسلسل يعني Hadis musalsal berarti من شيخ إلى شيخ إلى رسول الله. yang dimengajikan. Hadis ini dari mulut seorang syekh kepada mulut seorang syekh sama menyambung kepada Sayyidina Rasulullah صلى SAW. الله عليه وسلم. فنروي هذا الحديث Kami meriwayatkan hadis ini عن سيدنا الشيخ سند العصر، dari Sayyidina Syekh, pemegang sanad di zamannya, محدث الدنيا في وقته. maha guru hadis
di atas muka bumi di zamannya, محمد ياسين الفاداني iaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. هو من أهل هذه البلاد. Beliau adalah berasal daripada gugusan tanah Melayu ini. عن مشايخه Beliau mengaji dari para masyaikhnya, إلى الصحابي الجليل sambung menyambung pada sahabat mulia سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. رضي الله عنهم أجمعين. Semoga Allah meridai seluruh para sahabat. قال الرسول صلى الله عليه وسلم Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, الراحمون mereka yang berkasih sayang, يرحمهم الرحمن nescaya akan dikasihi oleh Tuhan yang Maha Rahman. تبارك الله وتعالى. Tabarakallah wa ta'ala. ارحموا من في الأرض Kasihilah yang di bumi. ارحموا من في الأرض. هذه الوصية. Ini wasiatnya ya. Kasihilah yang di bumi. ارحموا من في الأرض Kasihilah yang di bumi. يرحمكم من في السماء. Nescaya yang di langit akan mengasihimu. لأن الإنسان Kerana seorang insan, إذا كان في قلبه رحمة kalau dalam hatinya ada sifat rahmat, kasih, كان سريع القبول والإقبال إلى الله. maka dia akan cepat kabul, cepat dia menuju Allah. يكون قلبه طاهر، Hatinya itu suci, يكون قريب من الله. dia dekat dengan Allah. لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, أنا عند المنكسرة قلوبهم. aku bersama orang-orang yang hancur lebuh hatinya. لهذا السبب Sebab itu هم هؤلاء أهل الرحمة. mereka lah para ahli rahmat. فلهذا السبب كان المريد وطالب العلم Dan kerana itulah juga seorang murid atau seorang penuntut ilmu يحفظوا هذا الحديث dihafalkan hadis ini, ويأمروا بممارسته. dan mereka diperintahkan untuk mempraktiskannya. لأن الإنسان لما في قلب لما ليس في قلبه رحمة Kerana seorang insan yang dalam hatinya tidak ada sifat rahmat, tidak ada sifat kasih, لا يأتي منه بخير أبدا. tak akan ada apa-apa kebaikan yang akan datang darinya. الوصية الآخرة Wasiat yang terakhir من وصايا سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم antara wasiat-wasiat baginda Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إلى الصحابي الجليل kepada sahabat mulia سيدنا أبو ذر رضي الله عنه. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, أي أخي saudaraku, إني موصيك بوصية فأحفظها sesungguhnya aku mau mewasiatkanmu dengan satu wasiat, maka jaga-jagalah. لعل الله ينفعك بها. Mudah-mudahan nanti Allah memberi manfaat kepadamu dengan wasiat ini. زر القبور Kau pergilah berziarah kubur. تذكرك الآخرة Nescaya ziarah kubur itu akan mengingatkan kau pada akhirat. ولا تكثر. Kamu jangan banyak. وغسل الموتى Jangan banyak-banyak sangat pergi, ya. Dan hendaklah kamu memandikan jenazah. فإن غسيل الموتى معالجة جسد خام موعظة بليغة. Kerana memandikan jenazah itu adalah memandikan satu jasad, tapi dalam masa yang sama ia merupakan pengajaran yang sangat tinggi nilainya. وصلي على الجنائز Dan hendaklah kamu sembahyangkan jenazah. لعل ذلك Mudah-mudahan nanti يحزن قلبك. hatimu akan merasa sedih. فإن الحزين Kerana orang yang sedih itu في ظل الله تعالى berada di bawah lindungan Allah Ta'ala. معرض لكل خير. Dia terdedah kepada segala kebaikan. لهذا السبب Sebab itu, لو تقرأ سيرة الصالحين kalau saudara-saudari pendengar membaca biografi para salihin, دائما في حزن. selalu dan sentiasa mereka dalam kesedihan. كذلك نكمل في الوصية ويقول سيدنا أبو بكر سيدنا رسول الله سيدنا أبو ذر Seterusnya, lagi wasiat baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Dzar, جالس المساكين hendaklah kamu duduk-duduk dengan orang miskin. وسلم عليهم Hendaklah kamu salam pada mereka إذا لقيتهم. kalau kamu berjumpa dengan mereka. لأن هذول المساكين Kerana golongan miskin itu يوم القيامة لهم دولة. hari kiamat besok mereka ada daulat. لماذا؟ Kenapa? لأنهم Sebab mereka لا يسألون الناس tidak meminta-minta pada manusia. من التعفف. Kerana يحتاجوا وما يسألوا. mereka menyembunyikan kefakiran mereka. Mereka tak minta-minta pada manusia. Mereka berhajat tapi mereka tak meminta-minta. هذول مساكين Mereka lah golongan miskin, مش الفقراء. bukan fakir, ya. وكل Dan hendaklah kamu makan, ya Abu Dzar, مع صاحب dengan البلاء orang yang ditimpa bala. تواضعا لله Kerana tawadukmu pada Allah وإيمانا به. dan berimanmu pada Allah. يعني مثلا إذا إنسان صاحب بلاء Contohnya, kalau ada orang ditimpa bala, الناس كلهم يهربوا منه. semua orang lari daripada dia, kan. مثلا جسمه يكون فيه له أمراض أو صوته أو شكله الناس تهرب منه. Contoh orang yang ditimpa sakit di badannya, suaranya atau rupanya menakutkan, semua orang lari daripada dia. يعني هذه الوصايا كلها Ini wasiat ni sekalian تربية لسيدنا أبو ذر adalah tarbiyah, didikan kepada Sayyidina Abu Dzar, وتربية للصحابة dan tarbiyah kepada para sahabat, وتربية جيل إلى جاء عندنا نحن نتربى بهذه الوصايا. dan merupakan tarbiyah didikan kepada satu generasi sampailah kepada kita yang sekarang menerima didikan ini. وألبس الخشن Dan hendaklah kamu, hai Abu Dzar, memakai pakaian yang kasar, الضيق من الثياب. yang sempit dari baju. لماذا؟ Kenapa? لأن العز والكبرياء Kerana berbagai bangga dan sombong itu يخرج منك.
akan keluar darimu kalau kamu memakai pakaian yang kasar, pakaian buruk. وتزين Dan hendaklah engkau berhias-hiasan لعبادة ربك. untuk beribadat kepada Tuhanmu. مثلا Contohnya, الله يقول في القرآن Allah berfirman dalam Al-Quran, خذوا زينتكم عند كل مسجد. setiap kali kamu nak pergi masjid, pakailah hiasan-hiasanmu. لكن في هذا الزمان Tapi di zaman sekarang ni, تروح المساجد kalau kamu pergi ke masjid, للأسف الشديد malangnya بعض من الأشخاص ada orang-orang يذهب إلى المساجد pergi masjid, ربما له يومين ثلاثة ما تروش، dah 2-3 hari tak mandi, ريحته عفنة، baunya busuk, وربما لابس لباس غير لائقة. dan boleh jadi pakaiannya itu ialah pakaian yang tak sesuai untuk dibawa pergi ke masjid. كذلك Begitu juga. فإن المؤمن Kerana sesungguhnya orang mukmin itu كذلك يفعل تعففا وتكرما وتجملا، يعني هذا اللبس يتزين فيها. artinya pakaian yang kamu pakai berhias-hias untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kamu pakai dengan perasaan, dengan sikap ta'afuf, dengan sikap bercantik-cantik kepada Allah. ولا تعذب شيئا مما خلق الله بالنار. لا Dan- يعني لا تعذب أحد بالنار. Dan janganlah kamu menyeksa mana-mana makhluk Allah dengan api. Jangan bakar mana-mana makhluk Allah dengan api. Jangan. كذلك هناك وصايا. Demikian juga ada lagi beberapa wasiat lain. جاء صحابي Datang seorang sahabat لرسول الله صلى الله عليه وسلم kepada baginda Rasulullah SAW. فقال يا سيدي يا رسول الله Kata sahabat itu, ya tuanku, ya Rasulullah, أوصيني. wasiatkanlah hamba. فقال Maka sabda baginda, أوصيك بالدعاء aku berwasiat kepadamu untuk berdoa. فإن معه الإجابة. Kerana dengan doa itu ada mustajab. وليش؟ لأن الله يقول في القرآن Kenapa? Sebab Allah firman dalam Al-Quran, وقال ربكم lagi berfirman, Tuhanmu, أدعوني أستجب. kamu doalah pada aku mustajabkan doamu. وفي آية أخرى Lagi dalam ayat lain, وإذا سألك عبادي عني dan jika abdi-abdiku bertanyamu tentangku, فإني قريب maka sungguhnya aku dekat. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. Aku mustajabkan doa orang yang berdoa padaku. كذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم Lagi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, عليك بالشكر فإن معه الزيادة. hendaklah kamu berpegang dengan syukur, kerana dengan syukur itu ada tambahan. وأنهاك عن المكر Dan aku melarangmu dari makar, menipu daya. فإنه Kerana sesungguhnya لا perbuatan يحيق itu, المكر السيء إلا بأهله. kerana sesungguhnya perbuatan itu, orang yang menipu daya itu, tipu daya itu akan kena balik pada dia. ولكن في هذا الزمان للأسف Tapi malangnya di zaman kita sekarang, المكر makar tipu daya itu غير اسمه سموه ذكاء intelligent. telah diubah namanya menjadi intelijen, kecerdikan. شفتوا كيف نحن غيرنا؟ Nampak tak betapa kita telah merubah? صار المكار Orang yang menipu daya, هو الذي يقرب، dialah orang yang didekatkan. هو الذي يستشار، Dialah orang yang diminta nasihat هو darinya. الذي يطلب منه المساعدة. Dialah, kepadanya lah orang minta pertolongan. فعين مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من، Sedangkan Sayyidina Rasulullah SAW telah memberi amaran. لأنه هذا المكار Sebab orang yang menipu daya ni, يلف dia ke mana-ke-mana, ويضر نفسه. dia buat ke mana-mana tipu daya, lalas mudarat akan kembali pada dia balik. كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لهذا الصحابي الجليل: Lagi sabda Rasul SAW kepada sahabat yang mulia ini, أنهاك عن البغي aku melarangmu daripada sifat belot. فإنه من بغي عليه نصره الله. Kerana orang yang kalau kamu belot kepada seorang itu, orang itu nanti akan ditolong Allah. وإياك Dan hendaklah kamu أن تبغض مؤمنا jangan sekali-kali rasa marah benci dengan orang mukmin, أو تعين عليه، atau kamu menolong يعني تساعد الناس أن يبغضوا أو يكسروا أو يهدم مؤمنا. atau kamu menolong orang lain untuk membenci, menghancur leburkan atau memusnahkan orang mukmin. ولا تؤذي جارك، Dan janganlah kamu menyakiti jiranmu. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يقول: Kerana Sayyidina Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, من آذى جاره barang siapa menyakiti jirannya, ورث داره. maka jirannya itu akan mewarisi rumahnya. حتى هذا الحديث يقول ساداتنا أهل المدينة رضي الله عنهم أجمعين: Bahkan hadis ini seperti mana yang telah dikatakan oleh para junjungan kami ahli Madinah ridwanullah alaihim ajma'in, هذا الحديث بالعموم، hadis ini secara umum, من آذى جاره barang siapa menyakiti jirannya, يورث داره. maka jirannya itu akan mewarisi rumahnya. كذلك Begitu juga من آذى شيخ، barang siapa menyakiti syekh, الله سبحانه وتعالى يجيب المريدين لحق هذا الشيخ اللي آذى هذا الشيخ، يصيروا مريدين للشيخ هذا. lagi ya. Begitu juga daripada makna, antara makna hadis ini juga, barang mana-mana syekh, mana-mana tuan guru menyakiti seorang syekh lain, nescaya Allah akan ambil murid-murid tuan guru tu, Allah bagi pada syekh tu. كذلك Begitu juga في كل الوظائف. dalam pekerjaan, bidang pekerjaan yang lain. ولو كل واحد فيكم يغمض عينيه Cubalah ya, tuan-puan para pendengar, cuba pejam mata masing-masing. ويتذكر Cuba ingat balik. يرى
أو أنه سمع من هذه القصص الكثير. Tentu dia perasan bahawa dia pernah mendengar atau pernah menyaksikan dari kisah-kisah sebegini. بهذا Dengan ini نختم ونقول kita menutup dengan berkata, اللهم يا ربي Allahumma ya Rabbi, انفعنا بهذه الوصايا Kau kurniakan kami manfaat dari sekalian wasiat ini. واجعلها يا ربي Kau jadikan segala wasiat itu ya في Rabbi قلوبنا tersemat dalam hati kami, في دمائنا mengalir dalam darah kami, في عقولنا berada dalam akal kami, في أرواحنا bersatu dengan roh kami, في أشباحنا ada pada badan kami, في أهلنا pada keluarga kami, في أولادنا pada anak-anak laki في kami, بناتنا pada anak-anak perempuan في kami, ذرياتنا. pada zuriat kami. اللهم يا ربي Allahumma ya Rabbi, أكرمنا Kau muliakanlah kami, بأن نتحقق kami dapat mempraktik ونعيش في هذه الوصايا dan menghayati lagi hidup dalam wasiat-wasiat ini, حتى نستشعر hingga kami dapat merasakan باللذة والشوق والذوق. kelazatan dan rasa tauk. اللهم آمين. Allahumma amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah para pendengar, itu dia antara perkongsian kita tentang pesanan dan juga wasiat yang jarang-jarang kita dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Ustaz Rahmat Muhammad yang sudi menterjemahkan bahasa Arab yang disampaikan oleh Syekh Dr. Mahmud Maghlani dari Madinah. Surah Allah yang sekira banyak ilmunya yang harus kita pelajari. Kita akan sambung untuk episod khas Teladan Anbiya, episod terakhir minggu depan. Jadi terima kasih Ustaz Rahmat dan juga Syekh. Jumpa untuk minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Untuk anda teruskan setia bersama dengan kami di IKIM FM. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 مولانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 ربنا